Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan langit, bumi, matahari sebagai tanda-tanda kebesaran Dia. Langit dan bumi ini dicipta untuk memperlihatkan kepada manusia kehebatannya, kepada mereka yang berfikir, kata Allah. Pada mereka yang mempunyai hati yang yakin bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Pada mereka ni, mereka melihat langit dan bumi ini sebagai tanda-tanda yang menunjukkan Allah tu ada, Allah tu besar, Allah tu maha agung, Allah tu maha adil, Allah tu maha hikmah, bijaksana, maha alim, maha tahu. Itu tanda-tanda. Tapi kalau mereka yang tak berfikir dan tidak ada yakin dalam hatinya akan Allah, maka dia tak fikir lah. Dengan langit bumi terbentang luas ni, tak ada siapa fikir kat dunia ni. Tak juga Rashidi. Rashidi ni ada fikir dia. Ada kau fikir tentang langit dan bumi ni? Dia terbentang luas, tengok pandang nampak, tapi kita. Samad ada fikir. Kenapa kamu tak berfikir? Ya sih? Kau fikir tak? Kenapa kau tak fikir? Berfikir yang lain. Tak, kau tak ada hati yang betul. Sebab apa kau tak ada fikir? Sebab kau bukan orang beriman dan beramal saleh, maksudnya. Hati kamu tu tak ada Allah. Bila tengok langit bumi, mana nak ingat Allah? Ada ingat? Tak, dia cakap dia jalan-jalan tengok kebesaran Allah. Macam mana dia boleh tengok kebesaran Allah? Tengok langit pun tak tengok kebesaran Allah. Nak pergi ke laut ujung tu, pulau tu, tak payah nak tengok pulau tu, langit tu, bumi yang terbentang luas ni, tak nampak kebesaran Allah. Nak pergi Amerika tengok, nak pergi New Zealand, gunung-gunung, itu semua manusia cakap tak betul. Kenapa kita tidak fikir? Sebab kita tidak lihat dalam benda ni kebesaran Allah. Allah yang buat ni. Tak ada siapa boleh buat langit dan bumi ni. Ada satu jurutera kat Malaysia, kat dunia ni. Berkumpullah semua jurutera dan semua ahli sains, ahli kimia, semua kumpul. Cuba buat langit. Langit tu, cuba buat. Bintang-bintang tu. Boleh? Ada tu, mereka tahu mereka tak boleh, tapi mereka tak fikir pula siapa yang buat. Last mereka jadi, mereka kata tak ada yang buat, jadi sendiri. Jadi mereka tak tahu. Allah bagi tahu dalam Quran lama dah, the Big Bang. Satu letupan, Allah kata. It's a mass, satu mass, puk, meletup. Jadi langit dan bumi ni. So the theory Big Bang ni, baru je manusia tahu. Quran turun 1400, Nabi tahu ke? Nabi tu ahli sains je. Dia bukan ahli sains. Dia bukan jurutera. Bagaimana dia boleh tulis tu Big Bang tu yang ada dalam Quran?
Baru saja manusia tahu dia mula asalnya satu, lepas tu Big Bang, bang, satu letupan. Jadi langit dan bumi. Allah bagi tahu dalam 6 masa. Dia untuk petikai apa 6 masa, 6 hari ke 6 masa. Anzala dia fikir ke? Dia kata mak bapak dia, mari kita pergi jalan-jalan tengok kebesaran Allah. Jalan-jalan apa, langit bumi pun tak nampak kebesaran Allah. Terbentang luas, hai-hai. Kan? Allah jadikan langit dan bumi untuk melihat kepada manusia. Allah tu asa. Sebab tak ada orang lain boleh buat melainkan Allah. Tapi bila manusia bertuhankan nafsu dia, mereka tak nampak lah Allah yang buat, yang kata jadi sendiri lah. Orang yang mengatakan tidak ada Tuhan ni, orang yang mengatakan jadi sendiri ni, orang yang bertuhankan nafsu dia, dia tak mau bertuhan. Kenapa dia nak bertuhan kepada nafsunya? Dia mau ikut apa dia nak buat. Itulah namanya etis. Dan mereka ni kata Allah, memang Allah dah tahu dia tak akan beriman, maka Allah tutup hati dia. Tutup mata dia. Tutup mata dia, pekakkan telinga dia dan letakkan tirai, hijab. Sehingga tak ada boleh dia dapat petunjuk. Dan dia dibiarkannya sesat. Jadi mereka yang menjadikan nafsu dia Tuhan ni, Allah buat dia buta lah. Dan adakah kata Allah sesiapa boleh beri petunjuk kepada orang ni? Yang Allah telah pekakkan telinga dia, butakan mata dia dan letakkan tirai, pendinding hati dia dari kebenaran. Boleh? Tak ada siapa boleh. Sebab itu banyak orang tak ada dapat hidayah. Walaupun tanda-tanda, walaupun macam-macam dibuat, wabak corona datang, semua tak boleh nampak. Wabak ni datang dan tak nampak Allah buat. Yang sibuk kata Cina buat. Bukan orang lain, orang dakwah juga. Orang konon agama. Mereka tak nampak Allah kan. Sedangkan corona ni tak boleh datang. Dan datangkan bahaya. Corona tu tak boleh bagi bahaya, tapi yang datangkan bahaya, yang buat dia boleh datang bahaya ke seluruh dunia. Sehingga jatuh semua saham. Semua saham jatuh. Harga minyak semua turun, kosong, bawah, negatif lagi. Orang dah tak guna minyak, orang tak berjalan. Benda dunia ni dia punya harga mengikut pasaran. Dia bukan dikawal oleh kerajaan sebenarnya. Kerajaan tak boleh kawal harga. Kerajaan boleh tentukan ini mesti harga ni, tapi umumnya ekonomi bebas. Semua harga ditentukan oleh pasaran. Kehendak orang. Demand and supply. Jadi sekarang demand tak ada. Apa jadi pada minyak? Harga murah. Orang tak pakai lah. Jadi tuan-tuan yang mulia, harga minyak dan pasaran saham turun. Tak ada aktiviti. Semua lockdown. Makin lama lockdown, makin teruk lah ekonomi. Takkan makin maju pula. Kereta api tak jalan. Kereta tak berapa jalan. Sikit lah. Kerja tak ada, orang duduk rumah. Itu saja Allah buat. Wabak dah semua hancur. Bukan Allah bagi satu tentera malaikat turun nak menyerang bumi ni, tak. Tak payah. Kan? Allah mahu hancurkan Fir'aun dan kerajaannya tu. Tak susah. Kan? Fir'aun ingat dia besar, tak ada siapa boleh lawan dia. Sebab itu dia heran bila Musa datang bagi tahu ada Tuhan pula selain dia. Dia kata tiada Tuhan melainkan Fir'aun. Dia tu.
Dia kata dia suruh orang percaya semua tak ada Tuhan ni. Dan sungai Nil ni milik aku. Dan Mesir ni milik aku. Gitu punya bongkak angkuhnya dia. Jadi dia tak boleh terima lah Musa datang yang bagi tahu ada Tuhan lain. Jadi Firaun tanya dia, siapa Tuhan kamu? Yang mana? Musa ni yang menjadikan kamu, langit, bumi, yang menjadikan aku. Dia tak diterima. Wahai Haman, buat pillars, naik ke langit. Aku nak tengok, nak pergi tengok Tuhan Musa. Dan aku percaya aku takkan dapat tengok lah, kerana aku tahu dia orang penipu dia. Dia suruh buat bangun tinggi, pillars, tiang. Dia nak naik tengok Tuhan Musa. Dan pasti dia takkan lepas lah tengok dia tu. Sebab Musa tu bercakap bohong, tak ada Tuhan melainkan aku. Jadi dia mau, sudah jadi raja, mau Tuhan pula. Jadi kata Allah hantar Musa, wahai Musa kau jumpa perang. Dia ni sudah melampaui batas. Tak mentaati perintah Allah tu dah sampai batas dia. Melebihi batas tu, kata dia Tuhan pula. Orang yang tak mau percaya Allah Tuhan, dia tak mau taat apa-apa. Yang percaya dia Tuhan, itu dah. Kau pergi jumpa dia. Woi, kata Musa, saya takut ya. Aku ada kes. Nanti aku ada bunuh orang. Nanti kau pergi ke jumpa dia, tangkap aku, masuk penjara. Kata Allah, jangan takut, kau pergi. Aku bersama kamu. Jadi bapa yang mulai manusia ni, dia tak nampak langit bumi. Langit bumi matahari ni tanda-tanda Allah punya. Allah tu ada. Saya nak tanya Sufyan, siapa buat langit dan bumi ni? Allah. Kalau tanya orang penyembah berhala, dia jawab apa? Dia cakap apa Sufyan? Jadi Sufyan dengan penyembah berhala tak beza. Kalau sebut kat mulutnya Allah tu. Tapi nak buatkan dia daripada hati, Allah. Siapa cakap macam tu? Yazid. Macam tu cakap, siapa jadikan langit dan bumi? Allah. Dia Allah. Kau main nak buat dia daripada hati. Dia tak jadi. Dia tak jadi. Kalau kau tahu Allah, kau tengok langit bumi, kau kata tak aku jadi, kau keluar dari mulut kau, takkan kau jadikan ni sia-sia ya Allah. Maha suci kau. Itu orang yang melihat ni, dia kata tak kau jadikan ni sia-sia ya Allah. Dia ada maksud dia. Just ends. Maksud yang adil. Samad nampak Allah. Dah lama hidup dunia, menengok langit, bumi, matahari, belum lagi. Itu maknanya Allah tu tak ada kat hati. Kita nak menengok langit bumi ni, tanda-tanda kebesaran. Bila mata tu bukan nampak langit bumi, nampak Allah buat. Daripada hati. Itu namanya orang ulul albab. Namanya orang yang bijaksana lah, ulul albab. Mereka mengingati Allah berdiri, baring, duduk. Maksudnya tiap waktu lah. Dan tak mungkin kita dapat ingat Allah setiap waktu kalau hati tak ada Allah. Hari ini orang beria-ia berzikir supaya menjadi ulul albab. Dia tak boleh jadi. Berzikir banyak pun, kat mulut ni dia tak boleh. Akan lupa juga. Dalam berzikir tu lupa. Dia kena berzikir kat mulut, hati ada juga. Hari ni manusia takkan ingat Allah kalau Allah tak ada dalam hati dia. Dia cuba nak beritahu orang saya nak jalan-jalan.
nak tengok kebesaran Allah. Semua orang ni tipu. Kalau Allah tak ada hati dia, dia takkan nampak kebesaran Allah. Pergi pulau perhentian ke the Maldives of Malaysia, pulau perhentian tu. Laut dia Crystal clear. semua ikan. Saya dah pergi dah. Saya tak berani masuk ke dalam laut tu. Banyak betul ikan. Nampak tu. Maldives. Tak nampak kebesaran. Nampak ikannya. Nampak ikan, nampak gunung, nampak air. Itu je. Jadi macam mana nak masukkan Allah dalam hati itulah yang manusia sebenarnya kena buat dulu sebelum pergi jalan-jalan. Kalau dia tengok Fir'aun tu, dia tak ingat Allah lah. Fir'aun yang kejar Musa, yang Allah buat dia tenggelam di laut dan dia mati tu, dia tak boleh ingat Allah. Ada Fir'aun, dia punya mami dekat Mesir. Allah kata, aku akan selamatkan nyawa kau, badan kau, supaya orang kemudian dapat pelajaran daripada engkau. Bukan kau dapat masuk surga. Fir'aun waktu dia lemas, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Allah tak terima. Dia dah takut lah. Jadi orang putih tu bila dia rosak Fir'aun punya badan mami, dibawa ke Perancis. Doktor apa? Apa nama doktor tu? Michelle ke apa? Jadi dia nampak Fir'aun ni mati di laut sebab ada garam dalam badan dia. Tapi macam mana dia boleh diselamatkan, dia boleh keluar, dia boleh akhirnya di museum. Jadi ada doktor-doktor Islam kawan dia, dia kata ini memang kami dah tahu lama, ada dalam Quran. Wah, ada dalam Quran, bagi tahu dia lemas dan Allah akan selamat. Makin terperanjat lah dia. Dia kata kat Bible pun tak ada, Taurat pun tak ada. Jadi ada kat Quran. Tak mungkinlah Nabi tulis satu peristiwa yang berlaku zaman Musa, Nabi boleh tahu. Tak boleh. Tentulah yang menurunkan Quran ini bukan tulisan Muhammad. Yang dia faham selama ni Quran ni tulisan Muhammad lah. Oh, ini Tuhan punya tulisan. Dia masuk Islam. Dia kata ini Quran mesti buku Allah. Ini Tuhan yang menulisnya. Tapi begitu sekali Samad memuliakan Quran ni, baca pun tidak. Kena saya pula beraya suruh dia baca. Apa ni? Rashidi tak baca Quran. Perkataan Allah tu kita tak mau baca. Begitu kecilnya Allah dalam hati kita. Begitu kita tidak meletakkan Allah ke tahap dia, Tuhan kita, tak mau baca. Sufyan tak mau baca Quran. Sampai saya berbuih mulut saya pun dia tak baca. Baca Quran Sufyan sekarang. Baca ke tidak? Sejak bila? Sejak minggu lepas. Sejak Tuhan yang Allah punya perkataan, kita tak sedia nak baca. Baca huruf dia pun tak mau. Jadi Tuhan yang begitunya Allah tak ada. Sebab apa kita tak lihat langit, bumi, matahari, bulan, bintang? Semua ni tanda-tanda kebesaran Allah sebab Allah tak ada dah. Kenapa bila kita jalan-jalan kita tak lihat tengok Allah sebab Allah tak ada kebesaran. Bila kita tengok mami Fir'aun ni kita tak ingat. Kita tengok kaum Ad, kaum Samud, semua bangunan semua apa dah hancur semua, lalu dekat antara Madinah nak ke bukan ke Baitul Maqdis, jalan tu akan ada temui
kaum Ad, kaum Lut. Tak ada lalu je. Mata tak ada turun, air tak ada keluar, fikir tak ada. Sebab Allah tak ada kat mulut, Allah tak ada kat hati. Itulah sebabnya semua. Jadi masalah manusia semuanya bukan dia tak ada mengucap. Banyak yang dia mengucap, tak ada yang mengucap tu kalimah tu ada hati. Ke tahap yang mana bila dia tengok langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dia ingat Allah. Dia jadi orang ulul albab. Tak ada. Jadi kalau kita belajar agama je, tiada Tuhan melainkan Allah, belajar sifat-sifat 20, dia tak boleh masuk dalam hati tu. Baca sifat 20, hafalan. Dia boleh hafal kat mulut lah, tapi kat hati tak ada. Macam Yazid, dia hafal sifat 20. Dia belajar agama petang dekat Johor. Sekolah petang kan? Berapa tahun? Dipanggil sekolah petang. 6 tahun. Ya, sekolah. 6 tahun. Tapi ada Allah kat dia. Selepas dia habis sekolah tu, selepas dia masuk UTM, UiTM, dia jadi hantu. Hantu raya. Dia jadi hantu. Ikut nafsu Tuhan dia. Tak ada dia ingat semayang. Oh, ingat Allah apa pun tak ada. Tapi belajar sifat 20 dia. Belajar tak? Oh, hafal. Dapat markah tinggi kat dia. Jadi semua orang-orang Johor ni semuanya belajar sifat 20. Baik, ada tak orang Johor tu lain daripada orang Islam lain yang tak belajar sifat 20? Tapi ada satu mufti, ada satu bekas kadi Johor tu. Oh, dia Belum tak ada, bukan dia masuk awal-awal saya buat usaha tabligh. Saya keluar 3 hari di Subang Jaya, saya jadi amir, balik 4 bulan. Tu hujan lebat, gas juga. Masa nak gas, hujan turun, terus jalan. Oh, basah kuyup terus, tukar baju lepas balik. Ada majlis ilmu pula, ada tok guru, tok guru. Siapa tak tahu sifat 20, neraka. Dia cakap betul, dia mesti matilah masa tu. Tahun 79 tu, dia dah tua dah, mestilah matilah. Tak tahu dia kat kubur sekarang, dia ditanya tak sifat 20. Jadi dia kata yang kat kubur nanti akan ditanya sifat 20 tu. Dia tak tanya sifat 20. Orang pertama tanya siapa, apa Tuhan kamu. Jadi dia kata masuk neraka. Kita diam ya. Saya bilang ini untuk guru ni betul-betul lah. Pasti dia kata. Maksudnya di situ orang yang iman tak ada lah. Tapi dia tak cakap macam tu. Siapa yang tak tahu sifat 20? Sifat 20 ni zaman sahabat dia tak tahu. Nabi pun tak tahu. Belum dibuat lagi. Dibuat kemudian dia boleh cakap siapa yang tak tahu sifat 20 masuk neraka. Alah. Sifat 20 ni baru. Siapa imam yang menulis sifat 20 ni, Yazid? Dia belajar pun tak tahu. Ada imam yang menulis sifat 20. Sifat yang wajib 20, sifat mustahil, sifat harus 1. Kau ingat lagi tak? Kau ingat tak sifat 20? Siapa guru yang menulis sifat 20? Bukan zaman Nabi tu. Kemudian ada pula siapa tak tahu sifat 20, dia kata masuk neraka. Ternyata kadi ataupun mufti Johor tu tak berapa faham agama. Tapi oleh kerana marah kat kita yang orang dakwah ni, kita duduk dengar bayan dia. Itu pertama saya dengar ceramah agama yang tak ada manfaat, tak ada menambahkan. Duduk majlis-majlis ustaz tu tak ada menambahkan apa pun. Ustaz hairan kenapa orang tabligh tak duduk majlis saya. Dia orang tak tahu apa yang dia orang cakap tu. Banyak orang tabligh tak sujud. Orang tabligh duduk majlis dia setelah ikut tabligh, dia orang rasa ustaz ni tak ada ilmu. Ya, macam contoh ustaz tadi masuk neraka. Nak dia duduk lagi? Tak nak dia.
Jadi orang tabligh yang mana dengar daripada ulama kita di India, mereka kata ini ustaz-ustaz di Malaysia ni tak ada ilmu. Sebab itu dia orang tak duduk, tapi ustaz tak faham. Jadi orang tabligh kata duduk kat ustaz ni hanya buang masa. Tapi duduk jugalah untuk ikram. Jadi duduk hanya untuk ikram ni salah sebenarnya. Kita duduk untuk belajar. Tapi kalau tak ada nak belajar, malah menambahkan kurang belajar. Buat apa duduk? Sebab itu orang jemaah tabligh banyak tak duduk. Menjadi satu masalah besar pada ustaz. Ustaz nak heran tengok. Ikut tabligh je tak duduk majlis saya. Tak ikut tabligh dia duduk. Bila dah ikut je tak duduk. Jadi dia mula cakap orang tabligh tak ada ilmu. Bukan orang tabligh tak ada ilmu. Ilmu orang tabligh itu dah atas pada dia. Dia cakap benda-benda yang tak manasabah. Yang menjadikan mereka tak mau duduk. Jadi bertambah panaslah ustaz-ustaz. Jadi kalau semua orang ikut tabligh, tak ada mau duduk majlis ilmu, siapa pula aku nak ajar. Dulu dah ada dah orang tak nak datang masjid. Ustaz pun tak boleh mengajar, duit pun tak masuk. Bila tabligh datang, banyaklah orang datang masjid. Yang bukan tabligh duduk majlis dia. Yang tabligh cabut lari. Lepas maghrib. Jadi dia orang kata orang tabligh ni tak ada ilmu. Dia mulalah buat tomahan orang tabligh tak ada ilmu. Sebenarnya orang tabligh bukan tak ada ilmu, lebih ilmu pada dia. Dia yang tak ada ilmu. Tapi dia perasan dia berilmu sebab dia belajar agama. Ustaz-ustaz ni tak tahu kerja dakwah ni fardu. Dia tak tahu. Kerja dakwah ni kerja kita. Dia tak tahu. Jadi macam mana nak duduk dekat ustaz yang kerja dakwah, kerja kita pun tak tahu. Jadi tentulah orang tabligh kata ini tak betul. Macam mana saya nak duduk? Adalah wajar orang tabligh tak duduk majlis tu. Untuk apa dia duduk? Hanya nak ikram. Jadi antara orang tabligh yang mana konon nak ambil hati, orang kampung duduk beria, duduk buang masa. Jadi tuan-tuan yang mulia, apabila nanti bayan saya ni kan, orang dengar, dia tak nak dengar lah ustaz punya bayan ni. Kalau bayan saya ni dengar oleh semua orang kat Malaysia ni, siapa yang dengar bayan saya ni, dia tak mahu lagi dengar bayan lain tuan. Mau? Tak mau dah. Dah bersalahan, dah bercanggah. Mana boleh? Yang mana satu betul sekarang? Dakwah kerja kita ataupun dakwah kalau nak buat boleh, bagus. Ustaz-ustaz ni dia punya fahaman dakwah ni bagus kalau buat. Berbeza dengan kerja jemaah tabligh, dakwah ni fardu. Hukumnya saya pula menambah, hukumnya dua fardu. Fardu ain dan fardu kifayah. Sebelum ni orang tabligh faham ialah fardu ain dakwah ni. Saya pula jaga dia fardu ain dan fardu kifayah. Mana satu fardu ain? Iaitu kerja tempatan. Buat usaha tempatan ni dia fardu ain. Tak boleh cuti melainkan mati. Tak boleh sakit pun kena buat. Dan dia bukan untuk lelaki je, untuk perempuan sekali. Kerja tempatan. Namanya fardu ain. 45 minit. Kalau dia sakit, dia kena letak kerusi depan rumah dia. Atau katil, baring. Tahu macam mana? Ataupun dia tunggu dalam. Bila siapa datang je dia dakwah. Siapa datang je dakwah. Atau dia kat luar, bila lalu dia panggil dia. Kalau sakit tu tak berapa berat. Dakwah dia. Itu orang sakit. Perempuan dengan dakwah perempuan, lelaki dengan dakwah lelaki. Itu sebab dia tak ada cuti. Tak pernah lagi orang buat ni. Ini baru dengar. Agak betul ke tidak ni? Tak, hati kita boleh tanya. Tapi keluar di jalan Allah tu 4 bulan, 40 hari, 20 hari semua kan. Ini fardu kifayah. Kifayah ni bukan makna lain buat, ada orang buat lain tak payah. Dia sama macam sembahyang berjemaah. Maknanya semua orang kena buat. Melainkan yang sakit ataupun keperluan dia tak ada. Maksudnya dia berhutang pun orang tak nak bagi dia. Macam Rashidi, dia nak berhutang orang bagi dia, tapi dia tak payah. Itu yang salah dia, dia pandai
lawyer buruk ni. Konon dia selamatlah keluar dan tak bayar. Tapi dia apa dapat? Cinta dunia tak keluar dari hati dia. Dia bodoh sebenarnya. Jadi yang itu dipadukan kepada semua Islam. Yang cukup keperluan dia untuk dia bawa dan tinggal. Dia sihat lah. Tapi kalau dia sakit, dia tak boleh lah keluar. Atau dia miskin sangat. Jadi Nabi ditanya kepada Sa'ad yang tak keluar, bukankah kamu cukup keperluan semua? Kata Nabi. Kenapa Nabi tanya begitu? Sebab kenapa kau tak keluar ditabuk? Kan kau ada ni semua cukup. Kata dia, ya Rasulullah, benar, aku cukup semua. Tapi aku memang salah, tak pergi. Dia tak ada cakap apa. Dia di sini menunjukkan keluar jalan-jalan ni untuk yang boleh sihat. Tapi semua orang Islam. Itu tak pernah orang tabligh tahu pun. Bahawa kerja dakwah ni ada dua fardu, macam semayang. Dia sama ni. Macam mana kita kata dia sama dengan semayang? Dalam Quran, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dua ni disamakan. Wahai anak sayangku, dirikan semayang dan buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Wasbir ala ma asaba. Bersabar kamu atas benda yang menimpa kamu. Sesungguhnya zalikal azmil umur. Sungguhnya ini ialah perintah yang diberatkan bagi kamu. Jadi dua ni diberatkan. Semayang dan kerja ta'muru nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita pergi gas rumah orang Islam, kita mesti ajak dia pada dua perkara ni. Buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan dan semayang. Dan orang bukan Islam, ajak dia ucap kalimah. Kerja tempatan tak boleh cuti. Keluar boleh cuti. Kalau sakit lah. Ataupun dah jadi Perdana Menteri, sibuk. Jadi orang yang atas sangat, banyak sangat urusan. Tak boleh nak tinggalkan tempat dia kan. Kerana dia sangat-sangat diperlukan untuk negara. Macam Perdana Menteri kita tak suruh lah menteri-menteri semua. Tapi lain daripada itu, keluar jalan Allah.